Masa tu saya rasa, ada benda belakang aku ni. Kisah seram saya ni berlaku di satu hotel yang terkenal jugalah. Sebelum ni memanglah pernah dengar cerita-cerita seram ni. Tahun bila? Mungkin 10 tahun lepas lah. Masa tu kita orang satu set daripada, selalunya kita balik pada kerja, balik pada satu penerbangan tu, banyak akan keluar, kru suka keluar makan. Memang kita akan gathering ramai-ramai, kita pergi makan. Lepas kita makan, so dah makan, dah kenyang, time itulah kita akan baliklah kepada bilik masing-masing, sebab company ni dia menyediakan tempat penginapan kan. So banyak yang tempat penginapan tu dia boleh dikatakan kalau kena ada harinya dia satu blok, satu level tu mungkin sebelah menyebelah. Tapi ada masanya bila room tu penuh, so dia akan scattered lah kita. Berkata ada blok atas, blok kiri kanan ke jauh-jauh lah. So satu ketika tu saya balik makan dengan set of crew saya. Kemudian saya ni ada satu penyakit, saya tak suka bilik sejuk. Saya suka off aircon. So sebelum makan, sebelum tu memang dah on aircon. Tapi bila saya nak masuk balik, saya tak suka tiba-tiba sejuk. Sebab kita daripada panas nak masuk sejuk, saya tak nak. Selalu orang kata bila sejuk tiba-tiba ni dia senang nak demam, sesema. So saya biar panas, kemudian saya on aircon. Tapi hari tu balik pada makan-makan tu, saya masuk bilik saya rasa sejuk pula. Saya kata aku dah off aircon. Selalunya memang aku punya habit ni suka off aircon. Kan lepas mandi kan baru aku akan on balik aircon. So daripada situlah terfikir macam asal sejuk tempat ni ya. So bila masuk ke bilik memang tak ada terfikir apa-apa lah. Memang setakat dengar cerita-cerita ni semua dah biasa, tapi tak pernah berlaku kat kita. Bila tak pernah berlaku kat kita, kita tak ada nak kisah sangat. So kita masuk walaupun dalam keadaan sejuk, tengok aircon masih lagi off juga ni. Okeylah, tak apalah. Kita pun balik pada tu dah penat sangat. Saya hari tu dah malas nak buat apa, setakat gosok gigi lah. Ambil syarat lah nak tidurnya besar. So saya masuk, saya gosok gigi. Lepas saya gosok gigi, masa tu saya terlintaslah satu perasaan macam tak sedap hati lah bilik ni kan. Nak call member ke tak call member, nak call member ke tak call member. Tapi masa tu kita dah balik makan pun dah pukul 1 pagi. So dah macam tak syok lah nak call member, nak nak pergi bilik member ke, nak suruh member datang lepak ke. Jadi tak seronok lah. So saya buat keputusan, teruskanlah. So tarik selimut, masuk dalam selimut, still tak on aircon. So bila tak on aircon tu, and then saya akan tutup pintu toilet tu, bagi nampak lampu sikit je lah. Dia biar sama-sama, tapi yang lain semua saya suka off. Sebab saya tak suka terang-terang ni, saya suka off. So bila nampak sama-sama tu, saya kata okey. Saya tarik je selimut, saya baring. Lepas tu pandang atas, sebab kalau nak tengok pada segi susun atur bilik tu, dia masuk bilik, jumpa toilet, baru jumpa katil. So bila saya dah duduk tu, dah berehat kejap, rasa macam nak tidur tu, saya dengar bunyi pintu gedegang. Pintu bilik aku ni siapa pula main ketuk-ketuk. Kadang-kadang kita ingat kawan-kawan kita nak menanya kita kan, siapa pula. Tak apa lah, kita tunggu lagi. Kalau katakanlah sekali lagi bunyi, memang member. Dah tak bunyi dah. Bila dah tak bunyi dah tu, saya pun rasa macam dekat sangat bunyi pintu ni kan. So saya tengok dekat area toilet tu kan, tengok makin gelap pula kat sini kan. Saya cakap lantak aku dah penat, esok aku nak kerja ni. Lepas tu aku cakap aku tidur lah. So bila duduk tu dalam keadaan berselimut tu, masih lagi rasa macam asal kaki ni macam sejuk kan. Tak apa, relax. Saya pusing menghadap ke sebelah sana, menghadap ke belah meja lah. Saya pusing menghadap ke belah meja. Masa tu saya rasa
ada benda belakang aku ni kan. So saya pun buat tak kisah, tapi itu perasaan saya agak, ini perasaan, biarkan, saya kata biarkan benda ni lah. So saya rasa macam tu. Lepas tu saya menghadap belakang, saya macam okay, relax. Bila kita dah macam tu, kita dah buat keadaan tu macam ini perasaan saja, nak jadikan cerita selimut tu macam kena tarik. Selalunya kalau katakanlah kalau kita tarik selimut, masa tu kena tarik, kita tahulah dia tersangkut. Ini dia ke bawah. Ui. Bila jadi macam tu, ya Allah. Saya cakap rasa ditarik kan, rasa ditarik macam tu. Saya kata, ya Allah. Okey, tak apa. Masih lagi nak kuatkan diri, saya masih lagi kata tersangkutlah tu kat bucu katil tu kan. Wahal katil hotel mana ada bucu-bucu, tapi anggap je lah tersangkut dekat katil tu kan. Lepas tu sekali lagi bila kita duduk tu, keadaan dah rasa memang seram sejuk dah, takut sangat ni kan. Lepas tu dah tarik sekali lagi. Bila tarik sekali, saya rasa lagi sekali dia tarik, ya Allah. Masa tu nak baca Alhamdulillah, jadi Allahu Akbar kabira. Terus saya dia, ya Allah, aku dah panik ni, cakap aku tak pernah kena macam ni dalam semua hidup aku ni, cakap kan. Apa aku nak buat kan. Lepas tu cakap aku lari. Dalam hati tu kata, apa kata aku lari kan. Tapi dah bila fikir-fikir nak lari tu, mengarut ni, cakap tak apa, cakap tak apa, aku lawan juga. Aku semangatkan diri, aku lawan juga benda ni. Orang kata kau makhluk, aku makhluk kan. So cakap aku kena lawan juga benda ni, aku tak boleh nak takutkan dia. Dalam keadaan macam tu, bayangkanlah kalau kita tidur, bila kaki kita tu ke tepi tu, kita menghadap sebelah sana, ada orang terasa macam benda melompat kat tepi tu, bukan sekali, 4 kali lompat dia. Kita rasa kat belakang kaki kita ni kan, kita dah berselimut macam ni, menghadap sebelah sini, kita rasa 4 kali. Macam tu, sekali lagi, ya Allah, sekali lagi. Saya saya dah pejam mata masa tu. Saya kata, aku nak tengok lah kan. Aku kata aku nak tengok lah, tapi nak pusing tu, apa pasal macam tak boleh jadi ni macam ni kan. Tak boleh jadi ni. Cakap biar betul lah benda macam ni kan. Nak pusing tak boleh. Kata dia punya feeling tu antara dua, peluh jantan tu dengan nak terkencing. Saya rasa macam memang tak boleh lari. Memang tak boleh lari. Masa tu jangan nak tipu lah. Saya rasa kalau awak tak kuat semangat, memang tak boleh lari. Waktu dia punya macam kena lock kan, saya cakap tak boleh jadi macam ni benda ni kan. Saya tarik selimut, saya tutup. Lepas tu saya fikir apa yang boleh baca, setakat bismillah je lah. Saya bismillah. Lepas tu daripada situ, daripada kesamaran tu, kita boleh rasa yang macam orang macam pakai ujung jari tu kan, bawa sampai ke depan. Ya Allah, nak buka mata ke tak nak buka mata? Ke bawah apa? Kan macam kita kan ujung katil tu kan ujung katil tu, bayangkan kata orang letak jari kan, tarik je, mesti awak rasa macam ya Allah, lalu depan kita ni kan, kita daripada sini kita nampak kita dah pejam mata, kau dalam hati tu kau kita seolah-olah jari dia pergi macam pergi berdiri depan kita. Agak-agak nak buka mata ke tidak? Saya dah fikir cakap, ya Allah, aku tak berani benda macam ni kan. Lepas tu dalam fikir, lama kelamaan mungkin kerana terlampau takut sangat, terlampau gerun sangat, berpeluh, dia punya peluh sampai basah. Kita boleh rasa baju kita basah. Memang masa tu lah orang kata feeling peluh jantan tu basah. So kita pun sabarlah. Saya sampai sudah saya tak berani buka pintu, sampai sudah saya duk berasa ada lagi benda tu dekat situ. So lama dah, kita pun dah duduk macam ni kan, dah tutup habis macam tu. Cuma dalam kepala otak fikir, jangan kau datang cekik sudahlah kan. Kau nak tengok lah kan. Aku nak lari pun tak boleh lah. Rasa macam tak boleh nak bangun kan, tak boleh nak tu. So daripada situ, last sekali saya tertidur. Saya tidur sampai pukul berapa entah.
Mungkin katakanlah berlaku dalam pukul 2, dalam pukul 4 macam tu saya terjaga balik. Sangat exhausted kita pun rasa, sebab masa tu terasa bilik tu sangat panas. Kan tak buka aircon. Sangat panas. Saya kata masa tu bila awak jaga benda dah kita pun tak sedar yang kita dah selimut dah sampai ke leher kan. Buka mata. Masa buka mata tu memang tak boleh bangun terus lah, takut kan. Buka mata tengok keliling apa semua. Kalau nak buat apa pun rasa macam tak boleh nak buat apa lah kan. Mau tak mau kena tempuh juga lah. Bangun, buka aircon, buka lampu, sampai pagilah tak tidur. Sampai pagilah tak tidur. Bila kita tengok keadaan tu dah macam tak ada apa, sampai pagi saya tak tidur. So bangun biasa pergi kerja macam biasa. Pergi kerja dengan mata merah macam kita pula yang hantunya. Tapi terpaksa lah masa tu dah memang awak tak boleh tidur, awak dah takut dah keadaan tu. Nak cerita, nak share dengan siapa, waktu tu dah pukul 4 pagi kan. Bangun, gosok baju, lepas tu tengok sana tengok sini. Dalam hati tu macam nak turun duduk kat lobi je kan. Tapi memang nasib baiklah morning jugalah, morning flight juga kan. So pukul 4 pagi, pukul 6.30 dah wake up call tu. Awal-awal tu dah buat everything, siap standby je nak tunggu sampai pagi. Itu memang sangat gerun lah bila kita dah feel benda tu. Memang kalau katakanlah setakat orang kata bayangan-bayangan tu tak takut sangat, tapi bila kita dah rasa dia macam menarik, dia menarik, lepas tu dia melompat dekat situ. Lepas tu bila kita tak layan dia macam letak satu jari jalan pula ke depan kita, macam kata kau tak nak tengok aku ke. Masa tu berani-berani saya pun takut juga punya gerun lah kan. So daripada situ moral of the story tu, kalau boleh balik apa-apa basuh kaki ke, mandi dulu ke apa kan. Sebab kita tak tahu kan, kadang-kadang kita ni lalu tempat yang macam mana, yalah dia ikut kita. Lepas tu bilik tu berapa orang tidur, apa dia orang buat, kita tak tahu benda-benda macam ni kan. So kita kena, untuk diri kita prepare macam tu lah kan. Saya pernah kena kacau dekat hotel. Ya, bilik saya sungai tu kan ada view yang cantik kan. So dekat dalam bilik tu ada satu lukisan. Lukisan tu macam view yang dekat bilik tu juga, dekat tingkap bilik tu. So dia macam, ni lukisan ni. Ni kat sini ke? Dia macam tu. So malam tu hari tu saya fly dengan saya punya best boy. So Syaril. So si Syaril ni duduk bilik sebelah. So saya dekat malam tu kita sampai malam. So tiba-tiba blackout. Bilik tu blackout. So bila saya masa tu saya tengah mandi. So blackout. Bila buka, ada lampu balik. So buka pintu, ada lampu balik. So saya macam okeylah, tak apa. So masa tidur, dia kena kacau yang macam you rasa ada orang pandang you. So you buka macam you buka mata, you tengok tak ada apa, tapi you dah zzz macam tu. So saya terus pergi bilik best boy saya, ketuk. Dia rasa macam ada sesuatu tapi tak nampak. Tapi you tak nampak. Dia macam seram yang macam masa tu you tak fikir pun hantu ke apa, you tak fikir. Tapi tiba-tiba you punya bulu roma naik, macam seram lah. Macam you tengah tidur, you terjaga sebab you rasa macam ada orang tengah tengok dan juga ada dekat you. Dia macam tu. So tu kat Kuching lah. Tu pengalaman saya kat Kuching. Dekat Miri pun pernah ada, tapi tu macam Miri ada, tapi tu macam tindih-tindih je lah. Macam yang tindih-tindih tu lah. So biasalah, saya rasa tu dekat tempat-tempat lain pun ada kot. Kan? Lagi satu dekat ni, dekat Taipei. Itu memang Hotel Taipei tu. Saya sebenarnya tak ingat betul-betul macam mana keadaan dia, tapi masa tu memang kecoh. Kan satu floor tu semua kru kan. So tiba-tiba dengar ada orang keluar, bilik sana keluar, bilik sana keluar, bilik sana keluar. Faham tak? Dia macam okey, macam bising kat luar kan. So bila keluar, saya cakap, dengar tak? Dengar apa? Dia macam dengar bunyi orang macam berkawat. So bilik ni, tapi tak sampai kat bilik saya lah. Sebab saya dah keluar dulu lah. You dengar orang buka pintu? Ke you dengar kru lain yang duduk bilik sebelah-sebelah ni, semua buka pintu dan keluar. Semua dah bising kat luar dah. So diorang dengar ada orang berkawat dari bilik ujung sana ke bilik sini. Macam tu, dia macam duduk. Semua orang yang dah ada dalam bilik tu terkejut dan keluar dari bilik masing-masing. Awak
Saya tak kena. Saya duduk row yang sama tapi saya tak kena sebab bila saya dah dengar bising tu saya keluar. Saya tak dengar bunyi berkawat tu. Tak. So alhamdulillah tak kena kat saya. Tapi itulah antara pengalaman seram yang saya kena kan. Okay, dia ada satu kapal ni. Saya tak payah mention lah kapal apa dengan penerbangan mana. Tapi kita buat long haul. Okay, kapal tu. So every time kalau orang nak pergi satu route ni, alright, semua macam kalau kejap lagi kan kita buat kalau kata you pergi macam for example you pergi Stansted kan, you ada more than 12 hours, then you kena rest and everything. So bila nak rest tu semua dah macam kejap lagi I tidur dengan you I takutlah turun ke lubang sebab kita kan tidur kat lubang and everything. Sebab dalam kapal tu memang ada. So ada kita panggil apa tahu? Kita panggil Mr. Brown kat situ. Tak tahulah dia orang tahu ke tidak. And then dia macam ni. Bila nak tidur tu dia macam ada yang boleh nampak, dia nampak. Ada yang boleh rasa, dia akan rasalah macam tu. Tapi saya sebenarnya tak adalah nampak dan ni. Tapi bila orang bercerita tu jadi takut. Nak turun ke bawah tu pun takut. Kat lubang dia bawah. Cuma sekali tu sahaja saya terbang dengan satu kru ni, dia Filipin. And dia boleh nampak dan rasa. And the worst part dia bagi tahu kita pula apa ada kat tepi kita, macam tu. Dalam kapal tu, dalam penerbangan tu. So macam mana nak buat ni? Kejap lagi nak rest, lepas tak rest tak boleh buat kerja kan. Tapi bila saya segregatekan nama untuk rest period tu, dia tengok nama, Yati, can I have a look at the names and everything. Dia cakap, saya dengan dia somehow rather, bukan saya plan lah, saya second batch, dia dulu. Dia cakap, bagus you buat macam ni sebab you boleh jaga diri you sendiri. Lagilah saya takut, macam mana saya pula nak menjaga diri saya? Sebab apa? Dia kata ada a few nama kat dalam ni yang orang tu akan kacau sekarang, macam tu. So tapi tak apa sebab awak dah letak dia tu dengan saya, macam itulah. So okay, dah habis, saya pun tu bawa rest and everything. So saya nak atas, dah habis kan masa. So what happened just now? Saya tanya macam tu lah. Yeah, he was there looking at you sleeping. He was there looking at you sleeping but he didn't disturb you. Sebab dia tahu yang awak ni kuat dah, something like that lah. Masa tu cakap cepat-cepatlah sampai. Nak keluar je daripada kapal tu kan. Tapi of course kita ingat Allah kan, kita baca apa yang perlu and everything. Dan saya selalu cakap, kalau lah awak ada kat sini pun, saya cuma nak bekerja je. Saya tak nak kacau awak janganlah tolong kacau saya. Dia punca Mr. Brown tu datang actually daripada siapa? Sebenarnya dari kapal tu. Dia dah memang datang dengan kapal tu. Kapal tu kapal lama. So bila dia datang daripada tempat dia kan, so benda tu datang in package. So benda tu bila dia ada kat situ and then siapa yang lemah and everything mungkin dia ikutlah kot kan, macam tu lah. So semua orang tu takut lah nak turun kat bawah tu. Dia ada kat situ lah. Dia memang duduk kat bawah, kat kerubang tu. Okay. Yang kat hotel? Okay, yang kat hotel, dalam semua hotel walaupun berani-berani takut, hotel yang paling saya takut sekali of course lah New World, Taipei. Okay. Famous juga tu? Famous. Tak tahu you pernah pergi ke tak? Sampai. Tapi bila nak buat flight Taipei, Lex, apa semua ataupun Taipei night stop, certain night stop Taipei tu dia ada pula 2 malam kat situ. Macam ya Allah, Taipei 4 jam je kot, kenapa 2 malam? Masa tu tak faham frekuensi kan flight. So bila nak duduk tu dah awal-awal tu dah check dah, siapa nak share room ni, terpaksa. Memang tak boleh tidur. Lepas tu dia certain night tu dia ada pula rutin dia, rutin menghalau hantu. So jadi bila kita dah sampai tengah malam tu, jadilah dah takutlah dengan kita dengan orang yang tukang halau hantu tu kan, sama-sama check in. Kan, so sekejap lagi bilik siapa pula dia nak masuk, macam itulah. Dia pakai complete, dia punya macam Tok Sami dia kan. So dia akan go around with the bell and everything. Dan dia akan cakap, okay memang tengah acara halau hantu. So macam mana? So terpaksalah, setengah tu terlalu takut. 3-4 orang share, ada yang tidur atas lantai pun lagi. Sebab as long as I nampak you kat tepi tu, macam itulah. Memang takut sangat. Paling takut sekali Taipei.